أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز وفي محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب مكبر جبار. وقال فرعون يا حمان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدوا عن سبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أو كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. Yaitu orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikian Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dan berkata Fir'aun, Hai Haman, buatlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat ilah Musa, yakni Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikian dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk, dan dia dihalangi daripada jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Maha benar firman Allah, surah Al-Mu'min ayat 35 sehingga ayat yang ke-37, yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau Kampung Kesusun yang dikasihi Tuan Imam dan para asatidzah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita yang lalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ujian dan bala yang sedang kita semua hadapi saat dan ketika ini, yaitu ujian Allah dengan COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua dan ahli keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu ayat terakhir dalam bab yang lalu dan kita sambung pada bab yang berikutnya, pada tafsir surah Al-Mu'min, karangan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yujadilu fi ayatillah bighairi sultanin atahum, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni Allah Ta'ala masih lagi dalam kisah Fir'aun dan beberapa lagi yang terdahulu kita pernah baca tentang kaum-kaum yang sebelum ini, yang mana mereka telah diutuskan Nabi dan Rasul. Ada sebahagian mereka telah diberi kitab,
Ada sebahagian mereka telah diberi suhuf, helaian-helaian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan juga wahyu. Walaupun suhuf ni dia bukan satu kumpulan kitab yang lebih banyak, tapi dia helaian, tetapi dia juga datang daripada Allah Jalla wa Ala. Tapi apabila datang Nabi bawa keterangan-keterangan ni, mereka dah dapat keterangan itu, mereka baca, mereka faham, tapi mereka tolak. Maka dengan sebab mereka menolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, serta menolak para nabi dan rasul, iaitu orang-orang yang menolak kebenaran dan kebatilan dengan kebatilan, serta memperdebatkan hujah tanpa dalil. Sebagaimana kita tengok kisah yang paling dekat dengan kisah yang kita baca ni, kisah Fir'aun. Mana Fir'aun ni bila dia berdebat dengan Nabi Allah Musa dengan hujah akal, dia kalah. Bila dia berhujah dengan hujah fizikal, iaitu dia bawa ahli sihir. Kemudian Nabi Allah Musa AS juga lawan dalam bentuk fizikal, iaitu didatangkan tongkat dia. Tongkat dia bertukar menjadi ular yang besar. Dia kalah 2-0. Lepas dia kalah 2-0, turun Taurat punya isi pun dia tolak 3-0. Dia tak mau terima juga. Akhir sekali bila hujah-hujah yang didatangkan oleh Nabi Musa ni dah bawa hujah akal pun kalah, tak mau dengar juga. Bawa hujah melalui Taurat pun tak mau dengar juga. Kemudian bawa hujah dari segi lawan dengan ahli sihir. Ahli sihir pun dah jatuh, dah kalah. Kemudian dia pun beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun masih lagi macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina yujadilu fi ayatillah bi ghairi sultanin atahum. Mereka ni bila buat macam tu, kata Allah, maka amat besarlah kemurkaan Allah. Maka selepas itu Fir'aun tidak lagi mendapat hidayah daripada Allah. Kita pun macam tu, kita risau kita jadi macam Fir'aun. Bagaimana saya sebut kepada tuan-tuan, kadang orang Melayu kita ni sensitif. Bila kita sebut nama Fir'aun, kita sebut Fir'aun, dia sensitif. Kan? Dia kata, apa Ustaz kata kami macam Fir'aun? Kan? Walaupun saya selalu sebut kepada tuan-tuan, Fir'aun ni nama satu institusi. Fir'aun tu ialah institusi, raja. Bukan nama dia, bukan individu tu. Kan? Dia raja. Kalau kita ni, kita panggil yang di-Pertuan Agong. Fir'aun tu ialah yang di-Pertuan Agong. Faham maksud saya? Kan? Yang di-Pertuan Agong, bukan sultan sekian-sekian. Yang di-Pertuan Agong, nama rasmi tu Fir'aun, tu nama Fir'aun. Begitu juga dengan yang kita ada baca Kisra, kan? Kaisar, itu adalah bukan nama pemimpin tu, itu nama gelaran pemerintah yang memerintah negara itu. Begitu juga An-Najashi. An-Najashi bukan nama orang. Najashi ni bukan nama orang, dia nama satu pemerintah dalam negara Habsyah, ataupun hari ini dengan nama Utopia, Habsyah nama ini. Jadi Fir'aun ni dia banyak generasi. Cuma sebahagian yang kata yang berdepan dengan Nabi Musa itu namanya Ramses II. Itu baru nama dia, Ramses. Jadi bila kita gelarkan, oh mereka yang jadi pemimpin hari ini macam Fir'aun, bukan maksud Fir'aun tu individu tu, Ramses II tu. Fir'aun ni adalah generasi-generasi dulu yang lawan Tuhan. Dan sama juga dengan Kaisar, Kisra, pemerintah Parsi dan juga pemerintah Rom, yang mana mereka tidak beriman kepada agama Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu. Maka amat besarlah kemurkaan Allah di sisi Allah dan juga orang-orang yang beriman. Jadi sini Allah Ta'ala gabungkan antara bila Allah Ta'ala benci sesuatu, sepatutnya orang beriman juga kabura maqtan. Orang beriman juga kena benci. Bila satu benda yang kita tengok kat luar sana, Allah Ta'ala tak suka, maka kita orang beriman sepatutnya tak suka juga. Kan, macam mana kita tengok hari ini di negara kita ni tak kurang hebat, walaupun negara-negara lain lagi hebat, tapi negara kita tak kurang yang ada penyakit gay, penyakit lesbian dan sebagainya ni makin parah. Saya tak pasti, saya ada cerita dengan tuan-tuan nak satu kisah mana saya bertemu dengan satu orang perempuan, yang mana perempuan ni saya kenal dia lah, cuma tak rapat lah. Di satu hari bila jumpa, bersembang-sembang, saya kata kat dia, dah 8 tahun kahwin, tak ada anak. Jadi saya pun
bagi suggestion lah kat dia. Saya kata dekat kampung saya tu ada orang yang pandai mengurut, orang perempuan. Dia kata kak nak lah berubat. Dia panggil kakak lah dengan saya, 40-an. Dia kata kak pergi berubat lah tengok. Dia kata tak apalah dia kata nanti kak pergi berubat lah. Tengok dalam 2 minggu lepas lah lebih kurang, main jumpa nangis-nangis lah cerita. Dia kata cerita betul dia macam ni. Dia kata dia pun cerai, baru cerai 27 hari bulan 7 cerai. Lepas cerai tu baru tahu cerita. Sebelum cerai, saya tahu cerita sebelum cerai. Beberapa hari sebelum cerai dia minta nasihat saya lah. Dia kata macam mana Ustaz, dia kata nak minta pandangan. Dia kata saya sebenarnya saya bergaul dengan suami saya ni hanya pada malam tamak. Hanya pada malam tamak. Saya pun serot ya. 8 tahun kahwin malam tamak je dia tidur dengan suami dia. Itu yang baki-baki tu, dia kata dia tak pernah sentuh saya. Saya kata tak normal ke? Soalan saya tu kan, saya tanya dia tak normal ke? Pasal saya tempat tuan-tuan ngajak baru mazi, banyak tempat lain ngajak nikah kahwin. Jadi apa, nikah kahwin tu ramai lah orang mazi. Jenis akhirat ni kurang sikit lah. Nikah kahwin tu penuh masjid pun tanya. Jadi dia pun tanya, saya tanya dia direct lah, kita nak faham masalahnya. Jadi baru kita boleh bagi nasihat. Saya tanya dia tak normal ke? Tak normal ni makna bahasa orang lelaki-lelaki ni mati pucuk ke? Dia kata tak Ustaz. Kan? Saya logiknya pasal dia pernah bersama malam tamak. Kita pun dari segi undang-undang Islam, kalau dia pernah setubuh dengan suami dia malam pertama, maka kalau jatuh talak tak boleh ambil apa lah. Kan? Tak boleh ambil mas kahwin. Sebab mas kahwin tu berdasarkan persetubuhan. Dia kira berlaku persetubuhan yang halal tu dengan sebab mas kahwin. Jadi bila berlaku persetubuhan, maknanya kalau kita talak, maknanya tak boleh tuntut mas kahwin. Kalau sebelum tu dah mati pucuk, maka hukumnya boleh tuntut. Dia jadi janda berhias lah. Kan? Dia jadi janda berhias. Itu pun banyak kes. Pulau Pinang ni saja yang di tangan saya pun 4-5 kes. Yang kahwin, sebelum kahwin pun dah KO lah. Tak kahwin ni, maknanya nanya perempuan tu, dia kahwin tu malam pertama dia KO lah. Kan? Jadi ada setengah orang dia kata tak apalah, sabar dia, tak kena kan? 40 tahun, 50 tahun nak kahwin, takkan dia sabar kan? Jadi Islam dia bagi jalan keluar lah. Jalan keluar bagi orang lelaki-lelaki bila dia tak boleh dengan perempuan dia, jalan dia ialah talak. Bila orang perempuan dia dah tak boleh dengan suami dia, dia boleh banyak, dia boleh pakai fasakh boleh. Dia boleh pakai khuluk boleh. Khuluk tebus talak. Dia boleh pakai belakang. Jadi dia dah tanya saya lah nak ambil posisi mana kan. Jadi saya tanya apa masalah suami. Dia kata suami saya ni dia tak mau perempuan, dia nak lelaki. Dia kata jam, tak mau perempuan nak lelaki ni kira jam lah kan. Jadi pasal bila dia kata begitu, dia tanya pandangan saya macam mana nak terus, dia tak mau terus. Dia kata pengalaman saya kalau handle kes kahwin, walaupun saya muda lagi, tapi oleh kerana handle kes kahwin ni daripada Mesir sampai lah Malaysia ni, biasa kalau dia jenis gay ni tak ada ubat. Kalau ada pun saya ingat 1,000 pun, satu dalam 1,000 boleh berubah. Lagi 999 tu pas kahwin pun tak lama selalu dicerai. Pasal yang ni dia penyakit ni bila kena susah. Lepas tu saya kata apa bukti dia? Kan kita dengar sebelah pihak tu susah nak hukum, apa bukti dia? Dia kata kat saya, dia kata Ustaz tahu bistro dekat Permaisuri Kuala Lumpur. Dia kata tak tahu. Tak tahu lah bistro ni. Rupanya bila saya duduk sembang dengan kawan-kawan saya yang maktab Kuala Lumpur, bila saya sebut je bistro tu, dia pun tahu lah yang tu tempat melamar. Tempat melamar, dia tempat makan. Bistro tu tempat makan lah. Tapi bila pergi situ orang nak melamar, dia pun makan di meja-meja tu. Lagi yang geng lelaki ni pondan ni, dia lalu dia tengok. Jadi macam saya tengok cikgu, macam mana jadi? Lepas tu dia pun macam tu, lagi lepas tu dia pun jumpa lah. Kan? Dia macam tu di tempat tu. Bila sebut tu, kawan-kawan yang di Kuala Lumpur sebenarnya dah makruf, dah tahu. Kita ni yang dulu, saya lah tak tahu, tuan-tuan tahu tak tahu lah. Tapi kawan yang saya tak tahu, mana saya tak tahu. Dia sebut macam tu. Yang lebih parah lagi ialah
yang saya boleh bagi jaminan supaya dia tak patah balik kat suami dia, sebab suami dia dah kena HIV. Jadi kita takkan nak bagi nasihat supaya hubungan keluarga ni diteruskan kan, dengan cerai apa semua. Mestilah kita akan bagi pandangan macam tu. So saya bertanggungjawab lah dengan pandangan saya tu, sebab kan mudarat tu lebih besar. Mana nak tahu kan, mana nak tahu di tengah-tengah rapat tu baik-baik tu, jadi malam tu kawan dah ada HIV, jadi mudarat. Jadi saya kata ambil jalan cerai lah. So cerai lah 27 bulan tu cerai. Jadi saya nak cerita, kata kita mungkin duduk dalam kelompok kita, duduk main masjid ni, kita tak tahu apa berlaku dalam dunia luar sana kan. Jadi orang ni dibagi nasihat, dibagi ceramah, dibagi teguran, tapi dia tak mau berubah. Dia tak mau berubah. Maka bila tak mau berubah manusia ni, bila dia bagi nasihat tak mau berubah, jawapan dia Allah Ta'ala sebut kabura maqtan indallah. Maka Allah Ta'ala benci. Dan kita orang Islam pun bila tengok suasana macam ni, kita kena benci. So, bila saya cerita kat kawan-kawan saya, dia kata, Ustaz, dia kata kat KL tu apa? Tak ada. Saya kata apa tak ada. Saya pun kata lah macam mana. Dia sebab suami dia ni sangkut dengan Indon. Saya kata duk main, duk jumpa aku kepala batas, duk jumpa aku Teluk Tawak ni, tengok pun tak lalu. Macam mana dia boleh pergi dengan Indon? Dia kata jangan Ustaz, dia kata di Kuala Lumpur tu macam sinetron, macam duk berlakon dalam TV. Indon nak di Kuala Lumpur tu, dia kata macam berlakon dalam TV tu, handsome tu. Jadi dia kena dengan Indon. Dan kata mereka, mereka ni ada ilmu. Gaji dia cikgu tu habis betul ya. Maknanya dia duk belah Indon tu. Gaji DJ 48 ni habis betul ya. Duk belah Indon tu. Tak tahu macam mana cara dia belah tu, tak tahu lah. Mungkin tidur banyak ke macam mana ke, ataupun dia buat anak ikan ke apa, tak tahu, kita tak tahu. Tapi budaya ni ada di Malaysia ni kan? Budaya ni ada di Malaysia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah, kazalika yatba'ullah ala kulli qalbi mukabbir. Untuk itu Allah Taala berfirman, demikianlah Allah mengunci mati orang-orang yang sombong. Yakni Firaun, kerana kesombongan dia dah tahu benda tu betul tapi dia tak mau ikut, maka Allah Taala kunci hati. Itu juga yang kita, kalau kita tahu dah satu benda tu tak betul, kita suka tak suka kita kena kata benda tu tak betul. Kalau benda tu betul, kita katakan benda tu betul. Jangan ada apa-apa kepentingan yang menyebabkan kita kata satu benda yang tak betul itu betul, yang betul itu tak betul. Jangan. Setelah kita tahu, itu kita kena jaga kita punya prinsip. Walaupun yang buat itu kawan kita, yang buat itu yang pakai kepiah macam kita juga, kita tetap kena kata benda tu salah. Jangan kita orang yang tak pakai kepiah kita hukum dia salah, orang yang pakai kepiah kita hukum dia betul. Jangan macam tu. Sebab keadilan dalam Islam ni, apa-apa benda pun bila diletak di tempat yang betul, dia salah. Dia tetap salah. Kan? Tapi biasanya orang-orang yang jaga prinsip ni tidak disukai lah. Kan? Tidak disukai. Saya pun tak kenal sangatlah Datuk Ayub pun tak kenal sangat. Mungkin Pak Abang dia kenal lah, kan? Tapi secara prinsip dia bercakap tu nampak macam bagus lah. Saya ingat pun tuan-tuan pun tengok video tu kan, video Datuk Ayub tu kan, Ayub KP Johor kan. Jadi kalau betul dia macam tu, memang dia pun sebut, memang biasa orang yang pertahankan prinsip ni biasa orang tak suka. Macam kawan-kawan saya adalah yang bekas masyarakat lelaki yang ada di polis, dia kata Ali, dia panggil Ali lah. Kata Ali, kami ni kalau luwih ya tak naik makna duduk situ lah. Pencen dengan jawatan yang ada kan. Tapi saya kata tak apalah. Hang pencen dengan jawatan yang ada pun tak apa, janji hang prinsip hang kena jaga. Yang betul-betul, yang salah-salah. Kan? Jadi orang yang ada basic ni pun, yang ada basic agama ni pun kadang melelong, tambah yang tak ada basic agama. Lagi lah melelong. Dan apa pun Allah Ta'ala sebut, jangan sampai satu masa Allah Ta'ala jadikan hati kita ni mati, kunci. Bila kunci ni tuan-tuan, buatlah macam mana pun, hidayah ni takkan sampai, tertutup lah. Sebab tu kalau kita baca Quran, tuan-tuan tengok cerita pasal orang beriman, kemudian di hujung tu Allah Ta'ala kata, wallahu la yahdil qauman fasiqin. Allah tak akan bagi dah hidayah kepada orang fasik. Fasik ni dia tak nak sangkut orang kafir lah. Fasik ni ialah orang yang dah beriman, kemudian buat jahat, buat benda tak betul, maka dia jadi fasik. Tu hukum fasik. Jadi kita tengok ayat-ayat Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qauman fasiqin. Allah tidak akan bagi hidayah dah selepas dihukum fasik.
Sebab tu kita bila buat satu dosa ni kena taubat terus. Jangan tangguh. Sebab takut Allah Ta'ala hukum kita fasik, jadi kita buat dosa pun tak rasa jadi dosa. Sebab tu kita kata tengok, dia ni dah kaya dah, pasal apa dia ambil lagi rasuah? Kita tengok aset dia dah ada puluh juta dah, pasal apa lagi dia ambil rasuah? Buat lagi jahat ni. Sebab apa? Sebab dia buat tu dia dah tak rasa dia dosa, dia tak rasa dah dosa. Sebab apa? Wallahu la yahdil qauman fasiqin. Orang kafir nak ambil rasuah ni, memang kita tahu lah dia kafir. Dia tak tahu salah dosa apa semua. Yang kita orang beriman kita ambil ni, kan? Sikit pun tak apa, RM10 pun cara rasuah-rasuah, kan? Macam ada satu video, saya minta Ustaz Syed Nur Hisham. Ustaz Nur Hisham ni senior saya di Kuzon ni. Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Saya kata Bang Syed tolong buat sikit video bagi orang faham sikit. Orang nak faham rasuah ni. Orang nak faham rasuah ni kan. Rasuah ni orang nak nampak besar-besar ni, kecil-kecil ni orang tak nampak. Ada main RM20, RM30, RM100 ni orang tak nampak, tapi dia rasuah, kan? Jadi dia pun buat satu video, saya pun share dalam Facebook saya. Simple. Dia tanya Ustaz Isa Draman, Ustaz Isa Draman jawab. Dia tanya Ustaz Isa Draman, Ustaz Isa Draman jawab. Jadi kadang-kadang orang dia nak kena faham dalam macam tu, kan? Tapi bila benda yang macam-macam ni biasanya orang tak apa suka, kan? Macam ada satu yang Indonesia pun saya share kat dalam ni Facebook saya, satu video Ustaz Indonesia tu bagi ceramah. Tuan-tuan mendengar pun cerita tu, kalau siapa tak dengar ni mungkin dia tak faham lah. Dia dalam bahasa Indonesia lah. Jadi dia kata satu hari orang ahli syurga dengan ahli neraka ni pakat. Macam mana nak ahli syurga ni seronok, ahli neraka ni duk kena hari-hari kena pukul apa semua. Jadi orang ahli neraka ni dia pakat dengan ahli syurga, dia nak buat jambatan di syurga. Jadi pakat nak buat jambatan. Jadi jambatan daripada neraka ni sampai separuh lah siap. Jambatan daripada syurga ni tak siap-siap ni. Berapa hari dah tak siap-siap. Pakat kata contoh 15 bulan, 1 bulan sampai 15 bulan kena siap. Jadi jambatan neraka ni tak ada sampai 15 bulan, 3 bulan siap dah. Sampai ke tengah. Lepas tu jambatan ahli syurga ni nak pergi ke jambatan ahli neraka ni tak siap-siap. Jadi mereka pun tak tahan lama sangat jambatan tak siap. Mereka pun tanya yang ahli syurga tadi. Dia kata pasal apa jambatan hampa tak buat apa lagi? Kami dah siap dah ni. Dia kata mana nak siap, semua kontraktor tu ada di dalam ni. Kontraktor, tukang jual pasir, tukang apa ni semua duduk sini. Dia kata kami yang duduk sini yang tak tahu nak buat apa semua, kan? Jadi macam mana nak buat jambatan? Jadi yang tu pun saya share dalam Facebook saya supaya orang faham, kan? Jadi bukanlah kita kata ni, saya pun takut ni ada kontraktor apa ni. Bukan kita kata semua kontraktor macam tu. Cuma peluang kontraktor tu lebih luas nak terjebak dalam bidang tu. Kami yang bidang agama ni pun luas. Saya tu terpegang duit korban puluh ribu. Kalau saya nak celepak RM1 seorang, satu kepala pun jadi lah, kan? Tapi saya nak selamat ke? Tak selamat. Atas dunia pun kena lah, kan? Jadi macam tu lah, kan? Saya tengok orang ni kawan-kawan share, paling tinggi sekali kontraktor lah, bidang-bidang kontraktor. Dia adalah bidang ni waman lah, bidang apa. Geng-geng ustaz ni duduk nombor 4. Geng-geng ustaz ni ada bagi ceramah apa semua ni, tak jauh nombor 4, ranking nombor 4, ada bakar rasuah juga. Mana saya duduk heran dia pergi tibai kat rasuah tu, kan? Duduk nombor 4 ahli agama dia punya. Tapi persen dia tu tinggi kepada kontraktor, polis, jenis custom. Walaupun bukan semua, kan? Bukan semua macam yang asri janggut tu. Contoh dia pun cara tak kenal lah, dia balon semua, kan? Ni pun berapa ramai ni polis semayang, tentera semayang. Saya pun duduk semayang di camp askar tu, di Sengara tu. Saya jemaat situ. Jadi janganlah dia pukul rata walaupun ada. Kita pun tahu dah. Ya, dah tahu tu saya nak sebut ni, tak tahu yang ni nak masuk dalam Facebook lah. Cerita dia geng ustaz aduk Mesir pun ada tak semayang. Geng ustaz mengaji sekali dengan saya aduk Mesir ni tak semayang. Tak tahulah saya ikut pukul 10 dia qada kat subuh tu, tak tahulah. Tapi memang kita kejut tak semayang. Sampai terbit matahari kita kejut dia, kan? Ada, kan? Bukan kata nak cover geng-geng ustaz perfect ada, kan? Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pakat beringatlah supaya apa? Supaya hati tak mati. Tu yang saya nak cerita. Sebab tu bila kita buat satu salah, saya pun tak lari masalah, saya ada salah saya, kan? Jadi bila kita buat satu salah, terus kita minta ampun. Jangan tangguh. Saya
tadi saya kongsi dengan Cikgu Zubair, kawan mancing saya tu, abang Zuhair tu kawan mancing. Dia ni kawan mancing saya yang kami boleh tidur, dia duduk atas bot tak pernah tidur. Kira duduk mancing lah, kan? Kira duduk mancing ni, kira reang dia tu tak macam reang kita. Dia pomen, dia kerja UDM tapi dia tak ada ambil pencen. Ponti awal kan, dia kata gaji rendah apa tak, dia ponti awal tak ada masuk skim pencen ni. Dia buat pomen, dah pandai pomen kata abang buat pomen kereta. Lepas tu dalam duk sihat-sihat tu, dalam duk sihat-sihat baru pergi mancing rasa sebelum nama apa, ayah korban baru ni. Kira saya duk pergi repair ayah saya punya tali mancing tu, dia duk serabut dengan tali orang lain. Saya pergi duduk tengah panas, dan saya dalam 15 minit dengan duk main mengalun tu, dengan kena panas mabuk. Dan sebab kita duk tengok benda apa, benda alwi kan. Lepas tu saya dah angkat apa 2 ekor, tapi depa tak ada challenge sampai sudah lah. Saya angkat sapu 3.6 kilo tak tu. Lepas tu yang lain-lain semua main satu-satu tu lah. Dia tak ada challenge nak saya. Lepas tu mabuk sampai sudah 2 hari. Mabuk sampai tak ada mangai. Tapi Zuhair ni mancing. Tapi tak ada rezeki lah, sebab memang tak ada nak, tak ada apa, tak ada rezeki lah dia kata. Saya tengok sakit. Dalam duk sihat-sihat tu sakit. Lepas tu saya bukan nak kata lah, siapa-siapa yang kencah 63 ke atas lah, syukur lah. Tentu kena syukur banyak. Orang ni pun seorang hamba Allah mati depan saya, umur 83 tahun, masuk 83 tahun, orang tua perempuan. Saya sempat tengok, saya sampai tu, anak dia kata dia baru minta ayam masak, dahaga. Kita ni bila orang duduk macam tu, dia minta ayam masak ni, dia punya apa, ending lah, YouTube ya, dia tanda-tanda tu. Sebab tu ulama kata bila dia minta ayam ni, dia duduk sini, dia dahaga tu dia. Waktu tu sebenarnya dia dah nampak syurga, nampak neraka, tapi dahaga ni mengatasi benda tu. Minta bila minta tu, nak pun bagi jerit sikit ayam. Okay. Jadi saya pun dia telefon subuh tu, Ustaz, mai tengok tu saya pipi tu duk rasa suami, bilang-bilang tak ada. Saya pun tak ada pengalaman lah, tapi orang mati dulu. Yang ni orang mai tanya kita, mati tak mati, mana kita nak tahu kan? Kita pegang-pegang tu, tak ada lah, pegang tangan tak ada kan? Saya suruh anak dia pegang atas dada, ada apa nyawa lagi, tak ada. Tapi baru habis, makna saya sampai tu baru habis. Tu telefon lah 999. Mula saya telefon kepala batas ni. Kepala batas tu tak boleh, prosedur dia kena telefon 999. 999 KL tu dia bawa pergi 99 Penang mel. 99 Penang tu berukon kepala batas. Tu saya baru boleh jawab dengan kepala batas tu. Kau main check ambulans lah. Orang dia putih baru boleh confirm kata mati tak mati. Kalau kita dah pergi pandai-pandai, mati dah kan. Lagi masuk kapal ni, ada ketuk balik yang tu jadi kes kan. Pandai-pandai dia kata mati, tengok ni. Lepas tu dia buat prosedur macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berhenti situ, nanti kita sambung balik ayat 36 dan juga 37. Yang ni cerita bagaimana dia buat piramid. Punca sebab buat piramid ni ayat 36 dan juga ayat 37 ni cerita macam mana Firaun start buat piramid. Sebab asal dia Firaun ni, dia cerita dalam tafsir ni, asal Firaun ni dia tak suka binaan daripada batu. Dia tak batu tanah liat. Kalau ikut sini lah, dia buat daripada batu tanah liat. Tapi oleh kerana dia nak tengok Tuhan Muhammad, nak tengok Tuhan Musa, dia suruh buat binaan paling tinggi zaman tu yang ada. Pasal apa? Nak tengok Tuhan Musa yang berkata ada di langit. Macam bahasa kita ialah ayat wali lah. Tapi Haman ni dia buat sungguh. Sebab Firaun dia adalah menteri zaman tu. Haman ni adalah menteri zaman Firaun, yang kita Ramses II. Jadi dia buat sampai Tuhan tunjuk sampai hari ni lah. Kesan piramid tu sampai hari ni kita boleh tengok ada. Sebab Tuhan nak tunjukkan kita ni, geng dulu lawan Tuhan ni, mereka lagi hebat pada apa lagi. Mereka boleh buat bangunan macam tu, sebesar macam tu. Macam mana batu yang macam tu mereka bina apa semua. Hari ni kita boleh tengok lagi kesan orang yang lawan Allah Ta'ala. Saya pun walaupun duduk Mesir, saya pergi piramid, tapi saya tak masuk lah dalam tu. Kalau ikut tu guru kami di Azhar tu, pergi pun dia tak bagi sebenarnya. Tapi saya kata bila saya duduk Mesir, ayah saya pergi ziarah, saya bawa lah dia pusing kawasan Firaun tu, tapi tak masuk dalam kan. Yang tuan-tuan yang masuk lah. Itu tunggu kami pesan nak jaga ilmu. Takut ilmu tu hilang berkat lah, kita pergi masuk tempat orang yang lawan Allah Ta'ala kan. Tapi setengah orang tu dia pakai hujah, dia nak tengok
kesudahan orang yang lawan Tuhan ni, dia pun masuk dalam tu lah. Tak pernah masing-masing punya pandangan. Allah A'lam. Kita tengok kitab Mahfuz Nazir. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk saya yang terakhir saya tanda ialah pada muka surat 181. 181 pada bab majaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min taqlil min ad-dunya. Bab yang datang membicarakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit daripada dunia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh muhaddithin, yakni ahli hadis, dapat kita akan khabar Nabi dan isterinya dan sahabat-sahabatnya semua itu tidak memperbanyakkan dunia. Jadi saya cerita dulu dalam kuliah yang sebelum ni, Nabi dengan para sahabat, isteri-isteri Nabi, ahli keluarga Nabi ni, mereka bukan kata tak mau dunia sebab tak telia. Perasaan nak dunia ni ada belaka pada semua orang. Tapi oleh kerana mereka melebihkan ibadat, mereka rasa ibadat tu tak ada masalah, nak kena buat. Jadi menyebabkan mereka tinggal yang dunia. Bukan mana orang tengok mah tu tak telia. Siapa pun tengok telia. Manusia ni Tuhan buat ada nafsu. Tengok duit banyak telia. Tapi nak balance dengan iman tu. Kan? Nak balance, nak ambil tak ambil. Kalau orang yang dia nak ambil, dia tak fikir abuan dia ke akhirat, dia kata terlepas, dia ambil. Tapi orang yang dia takut sangkut kat sana, dia tak ambil pun kenapa. Jadi bukan makna sahabat semua tu bukan depa tak telia. Sebab kita baca hadis yang dah lalu, kita lepas kita baca bagaimana sahabat-sahabat Nabi ada yang ditahan waktu nak minum air telaga Kausar. Depa nak minum dah, malaikat tahan, tak bagi minum. Sebab apa? Sebahagian ulama kata ialah kerana mereka ni mengambil dunia lebih daripada akhirat. Pulun dunia ni tinggal akhirat. Sebab tu jadi tahan daripada minum. Ada pandangan ulama macam tu, walaupun sebahagian ulama dia kata mereka adalah golongan munafik. Hingga makan dan minum mereka itu pun ada jumpa selalu tidak dimasak dengan api. Jadi makna makan ni bila kita sebut makan dengan api ni dia lama. Macam saya cerita tu masa saya duduk pondok kan. Makan dengan api ni dia nak kena masak, tambah dia bok pula kan. Dia bok pula, tunggu 3 jam pula situ kan. Lah ni ada pressure cooker. Saya pun hari Rabu ni nak kena balik Kelantan. Mak saudara saya, nenek kedua saya orang Kelantan. Balik Pasir Mas. Apa mak menakan saya tu pakai pressure cooker, macam mana saya pun tak tahu. Saya pun ada pressure cooker lah. Saya pun tak boleh bayang macam mana pressure cooker tu meletup. Dia tengah buat apa ni, daging ni lah, daging korban pun ni lah. Dia bawa pum meletup, habis muka badan apa semua tu. Saya nak pergi sekolah, waktu sekolah ni susah sikit, nak tunggu hari Khamis ni lah, cuti, orang boleh pergi. Meletup, katanya short lah kot. Kan short. Pressure cooker ni kita pakai di rumah. Ni bukan iklan bahan elektrik ni, bahan elektrik saja cerita. Ni nasihat kawan-kawan. Dia kata pelak jangan duk pakai extension, jangan pakai extension. Terus direct dengan pelak dinding ni. Jangan duk pakai tarik 1-2 mai kat kita. Walaupun wire tebal extension kita tu tak boleh juga. Terus direct kan. Jadi meletup ni kita tahu lah, kita dah tengok buka wap dia tu pun wap pressure cooker tu pun kita tahu panas kan. Macam mana dia meletup kena badan kan. Tu yang kita dah baca dulu dalam tafsir surah Kafir tu. Hari kiamat wap neraka jahanam tu je lembek habis muka-muka ni. Wap dia saja. Jangan duk bayang kena bakar je. Wap dia saja pun dah luruh isi sini, hangit muka ni. Kan? Bayangkan macam mana dia punya api dia. Kan? Tu pun berani balas lagi duit depan dia. Kan? Asyik orang kat situ sikit, kan? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka demikian itu menjadi hidup dan kelapangan dan luas peluang ibadat mereka. Oleh kerana makan ni banyak yang tak masak, yang jenis sat-sat, yang simple-simple ni, jadi peluang ibadat tu jadi banyak. Dan tidaklah menjadi peluang mereka itu berugi-rugi pada dunia, mengira sedap makan dan sedap minum dan sedap tempat tidur dan tempat duduknya, yang jadi sia-sia peluang semuanya itu tiada berfaedah bagi akhirat. Sama lah hari itu kita baca pun, Nabi pun dengan sahabat mereka tidur ni atas benda hak menyebabkan sakit ni kena bangun lah. Kan? Kita tidur tebal tu yang subuh 7-8.30 tu kan, setebal tu kan.
Mana tidur nipis-nipis tu mana nak? Ini sakit badan kan, cuba tidur macam ni dah, atas kapek ni dah, tak boleh jaga kan. Memanglah sakit badan lah, tapi peluang dia ibadat tu besar kan. Bahkan menjadi bala pula kepada mereka yang bersedap-sedap itu, iaitu malas berbuat ibadat dengan sebab telah diajar diri biasa dengan sedap dan senang. Jadi adat dia orang yang senang-senang ni biasanya susah dia nak buat ibadat, pasal banyak benda yang senang kan. Tambahlah ni pula semua food panda ya. Ajar itu nama apa Ustaz Tamizi dulu sembang dengan saya, dia kata dia melawak lah dalam kuliah dia kata apa, dia kata dah ni food panda masuk sampai rumah kita. Satu masa nanti mereka nanti create pula, yang satu lagi main tolong suap. Dan ni mereka main tak sampai rumah, tak payah masak, tak payah apa. Yang nanti mereka nanti create pula food apa pula satu lagi, buka mulut je. Lepas tu bawa masuk, tolong telannya. Tolong telannya kan. Sikit masa lagi lah kan. Ni habis ni, habis senang lah ni kan. Maksud dia tak tahu main yang satu lagi tu, dia suka abang pesan apa tadi, pesan ni dia kata buka mulut je, belum masuk, okay, dia dapat balik kan. In Ain Anasyata radhiyallahu anha qalat in kunna ali Muhammad tamkatha syahran ma nastawqidu binari inna huwa ilal ma'a wat tamr. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk tunggu sebulan tiada kami menyala api dapur, memakan roti dan merebus daging. Oleh kerana tidak ambil hendak kepada makan minum dan pakaian dan dunia semuanya, dan tiada makan minum kami melainkan air dan tamak. Mana makan juga, cumanya tak makan benda masak. Sebab apa? Pasal dia kala ibadat lah. Masing-masing 20 ibadat sampai tak ada nak masak. Kita ni kurma ni jumpa bulan Ramadan lah, pasal makan lain banyak kan. Ramadan tu pun makan sebab nak buka puasa kan. Jadi terbalik. Kita perhabis ni sikit ya, 105 ni. Nabi tidak memasak apa-apa di rumahnya beberapa bulan. An Urwah bin Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu wallahi ya ibnu ukhti in kunna lananzuru ila hilal thumma hilal thalathatu ahillatin fi syahraini wa ma aq'ada abyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nara. Kata Urwah ni adalah anak Zubair, maknanya anak kepada Asma, anak kepada Asma. Kata Urwah ni anak menakan Aisyah radhiyallahu anha, nak menakan Nabi SAW. Demi Allah, ya anak saudaraku, sesungguhnya kami menanti tunggu kepada pangkal bulan, kemudian pangkal bulan, kemudian pangkal bulan, yakni 3 pangkal bulan, lebih kurang 3 bulan. Di dalam 2 bulan, padahal tiada satu rumah daripada rumah isteri Nabi SAW mengintu api dapurnya. Maknanya semua rumah bini-bini Nabi tak masak, pakai 20 ibadat. Qultu ya khalatu fama kana ya'ishukum, qala aswadan tamru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min ansari wa kanat lahum manayihu fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqiyanihi atau kama qala Nabi SAW. Jadi kata anak menakan Rasulullah ni dah tak masak apa, makan apa kan. Dia tanya mak saudara dia. Jadi mak saudara dia kata tak makan apa lah melainkan ayak dan juga kurma. Tak makan apa melainkan ayak dan kurma. Dan kadang-kadang adalah dalam 2 bulan tu sekali, 2 kali jiran yang menghantar susu. Susu sama ada susu daripada unta ke, daripada nama apa, kambing ke, itulah yang lain sikit pun daripada unta, daripada kurma dan ayak. Jadi tuan-tuan nak try boleh kan? Try tengok sekali. Bulan ni kata sayang, kita tumpu main mengaji di surau kita ni, tak payah masak apa. Jamu kat abang buah tamar dengan ayak masak ni. Kita tengok hari kedua tadi apa kan. Hari pertama boleh lagi, hari kedua tak tahu jadi apa kan. Kebulung. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lain pada bab 26. Bab yang ni cerita ni pun seronok lah. Cerita antara menantu dan mertua, Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW, bab makan.
kan, abang makan. Menantu tak tahan lapar, dah kali keluar kat rumah pak mentua dah tak tahan, kan. Saya duk ingat kalau saya duk balik Terengganu kalau pukul 10 lapar pakai tidur betul. Kan, lepas 10 tak ada apa malam tu. Keluar ke kampung tu, tak ada apa, kita ke Penang ni. Selapak main kepala batas ni pun ada makan ni. Kan, kecuali waktu Covid ni lah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna bi hidayatir rasyidin bi jahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah. Qabbalallahu